Terima kasih kerana bersama kami dan menonton Majlis Pelancaran Maya ini secara langsung di Facebook Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Pihak penganjur memohon para penonton yang mengikuti majlis pelancaran ini untuk share siaran media sosial Facebook MOSTI bagi lebih ramai penonton menyertai siaran langsung ini. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Adham bin Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Amzad bin Hashim, Timbalan Menteri MOSTI. Yang berbahagia Datuk Zainal Abidin Abu Hassan, Ketua Setiausaha MOSTI. Yang berusaha Teknologis Dr. Muhammad Nur Azman Hassan, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi MOSTI. Yang berusaha Dr. K. Nagulandran, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembudayaan Sains MOSTI. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Roslinda Ibrahim, Pengarah Pusat Nanoteknologi Kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih kepada anda yang mengikuti kami secara langsung di Facebook MOSTI. Pertama sekali saya ingin ucapkan selamat datang ke Majlis Pelancaran Dasar dan Strategi Nanoteknologi Negara DSNN 2021-2030. Saya Syarul Islam, pengacara anda pada hari ini, akan setia menemani anda sepanjang majlis ini berlangsung. Sebelum kita teruskan majlis ini, izinkan saya memberi penerangan tentang nanoteknologi. Tahukah anda, nanoteknologi juga dikenali dalam ringkasan sebagai nanotech, merupakan cabang sains yang menumpukan kepada jirim-jirim pada saiz antara 1 hingga 100 nanometer. Pada dasarnya, nanoteknologi ini ialah perluasan sains-sains yang sedia ada ke skala nano. Salah satu aspek skala nano yang terpenting adalah bahawa semakin objek-objek menjadi kecil, semakin besar nisbahnya antara luas permukaan dengan isi padu. Pusat Nanoteknologi Kebangsaan atau NNC adalah satu bahagian di bawah MOSTI yang bertindak sebagai pusat rujukan nasional bagi penyelarasan aktiviti penyelidikan dan pembangunan serta kesemua aktiviti berkaitan nanoteknologi di Malaysia. NNC mula beroperasi secara rasmi pada bulan Julai 2010. Nano Malaysia Berhad telah diperbadankan pada tahun 2011 sebagai sebuah syarikat berhad melalui jaminan CLBG di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI yang bertindak sebagai entiti perniagaan yang diamanahkan dengan aktiviti pengkomersialan dan perindustrian nanoteknologi. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput yang berbahagia Datuk Zainal Abidin Abu Hassan, Ketua Setiausaha MOSTI untuk memberikan kata-kata aluan. Dipersilakan yang berbahagia Datuk. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Adham bin Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Amzad bin Hashim, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang berusaha Teknologis Dr. Muhammad Nur Azman Hassan, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang berusaha Dr. K. Nagulandran, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembudayaan Sains, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Roslinda Ibrahim, Pengarah Pusat Nanoteknologi Kebangsaan. Rakan-rakan media, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama secara maya pada Majlis Pelancaran Dasar dan Strategi Nanoteknologi Negara atau DSNN 2021-2030. Nanoteknologi memainkan peranan penting dalam memacu negara ke arah menjadi sebuah negara berteknologi tinggi menjelang tahun 2030. Keutamaan pembangunan negara dalam rancangan Malaysia ke-12 menerusi bidang nanoteknologi tertumpu kepada penjanaan tenaga boleh diperbaharui, aero angkasa, elektrikal dan elektronik, biojisim dan pertanian pintar. Dasar nanoteknologi ini penting untuk menjadi panduan bagi menyokong dan memajukan nanoteknologi selain melaksanakan langkah-langkah keselamatan bagi melindungi kesejahteraan para pekerja.
Yang berhormat Datuk Seri dan para hadirin sekalian, nanoteknologi merupakan satu cabang sains dan kejuruteraan yang memanipulasikan jisim pada skala nano, iaitu anggaran 1 hingga 100 nanometer. Asal usul nanoteknologi boleh dijejak seawal tahun 1959 apabila ideologi untuk mengawal atom secara molekul, secara individu mula diterokai dalam syarahan bertajuk There's Plenty of Room at the Bottom oleh ahli fizik Amerika Richard Feynman di American Physical Society. Walau bagaimanapun, hanya pada tahun 1974, iaitu 15 tahun kemudian, barulah istilah nanoteknologi mula muncul apabila istilah ini digunakan oleh ahli sains berbangsa Jepun, Norio Taniguchi dari Tokyo University of Science semasa beliau mengkaji mesin ultra tepat. Sejarah penyelidikan dan pembangunan nanoteknologi di Malaysia bermula pada tahun 2001. Pelbagai usaha telah dipertingkatkan, terutamanya pada tahun 2004 apabila Forum Nano Asia atau ANF ditubuhkan. ANF merupakan sebuah pertubuhan yang menggabungkan kepakaran dalam bidang nanoteknologi daripada 15 organisasi di Asia termasuk Australia bagi menggalakkan pembangunan nanoteknologi secara bertanggungjawab di rantau ini. Malaysia diwakili oleh Pusat Nanoteknologi Kebangsaan atau NNC dan Nano Malaysia Berhad atau NMB. Seterusnya, pada tahun 2009, Majlis Inovasi Negara telah mengenal pasti nanoscience dan teknologi sebagai enjin pertumbuhan penting bagi dasar ekonomi baharu yang akan merangsang dan mempercepat perkembangan teknologi tempatan. Nanoteknologi di Malaysia pada mulanya dikategorikan sebagai program penyelidikan strategik di bawah penumpuan penyelidikan dalam bidang keutamaan rancangan Malaysia ke-8. Sejak awal lagi, nanoteknologi telah dilihat sebagai bidang baharu muncul yang berpotensi dan diiktiraf serta diakui menerusi pelan induk perindustrian ketiga yang bermula pada tahun 2005 hingga tahun 2020. Yang berhormat Datuk Seri dan para hadirin sekalian, dasar dan strategi nanoteknologi negara 2021-2030 yang dilancarkan pada hari ini merupakan satu pencapaian penting serta mencerminkan komitmen MOSTI untuk memanfaatkan potensi nanoteknologi secara maksimum. Justru itu, MOSTI akan meneruskan inisiatif baru untuk memacu sains, teknologi dan inovasi sebagai pembangkit ekonomi serta meningkatkan usaha kementerian dalam merakyatkan serta membudayakan STI dengan lebih pesat lagi. Saya berharap dasar dan strategi nanoteknologi negara 2021-2030 akan menjadi pembangkit dalam usaha meningkatkan kualiti kehidupan seluruh rakyat Malaysia ketika kita bergerak maju dalam agenda revolusi perindustrian keempat. Sekian, terima kasih.
Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Zainal Abidin Abu Hassan, Ketua Setiausaha MOSTI atas ucapan aluan, dan demikianlah tadi tayangan video sejarah nanoteknologi di Malaysia yang disunting oleh NNC dan NMB MOSTI. Saudara, kini tibalah masa yang dinantikan. Ayuh sama-sama kita berikan tumpuan kepada ucapan perasmian oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Seterusnya, menyempurnakan pelancaran dasar dan strategi nanoteknologi negara DSNN 2021-2030. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Amzad Hashim, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang Berbahagia Datuk Zainal Abidin Abu Hassan, Ketua Setiausaha MOSTI. Yang Berusaha TS Dr. Muhammad Nur Azman Hassan, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi MOSTI. Yang Berusaha Dr. Nagulendran Anlaki Kanggayat Karsu, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembudayaan Sains MOSTI. Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Roslinda A. Rahim, Pengarah Pusat Nanoteknologi Kebangsaan. Sahabat-sahabat media, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan izinnya dapat kita bersama secara maya untuk pelancaran dasar dan strategi nanoteknologi negara 2021-2030. MOSTI menyambut baik pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk menjayakan misi menjadikan Malaysia negara berteknologi tinggi menjelang tahun 2030. Sasaran yang diumumkan adalah selaras dengan dasar sains, teknologi dan inovasi negara 2021-2030 yang diterajui oleh MOSTI. Para hadirin sekalian, nanoteknologi merupakan satu bidang penyelidikan dan pembangunan skala kurang 100 nanometer bagi pelbagai cabang sains. Ia merupakan salah satu daripada bidang teknologi baru muncul ataupun emerging technologies yang mempunyai potensi besar dan mampu memberi impak ketara kepada perkembangan sains dan teknologi dalam kehidupan seharian manusia. Potensi yang wujud melalui bidang nanoteknologi dilihat mampu menyelesaikan pelbagai cabaran yang dihadapi negara. Antaranya, kebergantungan kepada pekerja asing dalam sektor pembuatan, pembinaan dan pertanian, masalah pencemaran alam sekitar, penjanaan tenaga baru diperbarui, hasil pertanian dan keselamatan makanan, serta pelbagai lagi bidang keutamaan negara. Cabaran utama nanoteknologi di Malaysia adalah proses untuk mengkomersialkan teknologi atau produk, serta kesedaran tentang kepentingan piawaian dan pensijilan untuk produk nanoteknologi di pasaran. Cabaran ini akan ditangani dengan pelaksanaan dasar dan strategi nanoteknologi nasional untuk memacu agenda ekonomi negara ke arah 2030. Bermula tahun 2006, kerajaan telah mengorak langkah untuk menerokai peluang yang wujud menerusi nanoteknologi dengan memperkenalkan dan melaksanakan inisiatif nanoteknologi nasional atau National Nanoteknologi Initiative dengan tujuan untuk memastikan nanoteknologi berada dalam perancangan sains dan teknologi negara seiring dengan negara-negara maju. Ini termasuklah penubuhan Pusat Nanoteknologi Kebangsaan atau National Nanotechnology Centre pada tahun 2010 yang bertindak sebagai pusat rujukan nasional bagi penyelarasan aktiviti penyelidikan dan pembangunan semua aktiviti berkaitan nanoteknologi di Malaysia. Selepas 15 tahun inisiatif nanoteknologi nasional diperkenalkan dan 10 tahun penubuhan NMB, sukacita saya nyatakan beberapa rekod dan pencapaian di dalam bidang nanoteknologi yang boleh dibanggakan. Antaranya adalah pelaksanaan Pelan Tindakan Grafin Kebangsaan 2020, di mana lebih 50 projek telah diaktifkan
dan mewujudkan 2,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi serta menyumbangkan pendapatan industri berlandaskan grafin sehingga 3 bilion ringgit Malaysia pada 5 tahun pertama pengkomersialan. Aplikasi nanoteknologi juga membolehkan gas hidrogen digunakan untuk menjana kuasa menerusi projek on-board generated hydrogen fuel cells yang akan diuji untuk kegunaan drone dan lightweight unmanned aerial vehicle. Dan Malaysian Energy Transmission Technology METT yang telah dilancarkan pada bulan September 2020 merupakan alat pengecas tanpa wayar jarak jauh pertama di Malaysia yang menggunakan frekuensi radio Wi-Fi untuk mengecas alatan elektronik seperti telefon bimbit. Tuan-tuan dan puan-puan, sudah masanya untuk kita sebagai keluarga Malaysia memberi tumpuan pada bidang nanoteknologi yang merupakan komponen strategik bagi pembangunan ekonomi berteraskan pengetahuan serta bertindak sebagai pemboleh daya atau enabler kepada kemajuan sains, teknologi dan inovasi. Seiring dengan situasi global yang dilanda pandemik COVID-19, pembangunan vaksin telah menggunakan pakai aplikasi dan peranan lipid nanoparticles yang merupakan komponen penting dalam vaksin Pfizer-BioNTech. Partikel lipid bersaiz nano ini berupaya melindungi dan membawa vaksin mRNA ke tapak sasaran yang tepat pada sel dalam badan manusia. Elemen STI dilihat telah mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Justru, dasar dan strategi nanoteknologi negara 2021-2030 akan dapat menyediakan ekosistem nanoteknologi yang mampan bagi memastikan negara mampu terus berdaya saing. Dasar dan strategi nanoteknologi negara 2021-2030 merangkumi 4 teras strategik disokong oleh 15 strategi dan 32 inisiatif yang merentasi pelbagai sektor ekonomi seperti teras strategik pertama adalah untuk memperkukuhkan ekosistem dan tadbir urus. Mesti melalui Pusat Nanoteknologi Kebangsaan yang turut dibantu oleh Nano Malaysia Berhad akan bertindak sebagai urustia jawatankuasa penyelarasan nanoteknologi negara. Seterusnya, teras strategik kedua adalah memakmurkan penyelidikan dan pembangunan. Untuk makluman, jaringan kerjasama dalam bidang tumpuan penyelidikan serta pembangunan teknologi dan produk akan membolehkan pihak industri lebih bersedia menerima teknologi dan inovasi tempatan yang berasaskan nanoteknologi. Teras strategik ketiga pula adalah meningkatkan pengomersialan dan memacu industri. Untuk makluman, perkhidmatan dan produk yang dihasilkan oleh aktiviti pendidikan dan pembangunan teknologi serta produk perlu menepati kehendak industri, pasaran negara serta global, dan asas ini akan bertindak sebagai pemudah cara agar pihak industri mampu kekal berdaya saing dan maju ke hadapan. Akhir sekali ialah teras strategik keempat, memperkukuhkan standard, keselamatan dan regulatory. Pembangunan standard yang khusus merangkumi keselamatan, kesihatan, penjagaan alam sekitar adalah penting demi menjamin kelestarian industri nanoteknologi negara. Melalui teras strategik ini, peraturan-peraturan sedia ada akan diperkemaskan agar produk dan perkhidmatan nanoteknologi oleh syarikat tempatan kekal relevan di dalam serta luar negara. Hadirin sekalian, dasar dan strategi ini akan dilaksanakan dengan memetakan kekuatan dan kerjasama setiap pemegang taruh, iaitu Institut Pengajian Tinggi, Institut Penyidikan dan Industri berdasarkan kepada infrastruktur penyidikan, kemudahan makmal dan kepakaran penyelidik yang akan dapat dimanfaatkan untuk membentuk ekosistem nanoteknologi negara. Dengan adanya dasar dan strategi ini, penggunaan sumber yang lebih efisien dapat dipertingkatkan dan kos penyidikan serta pembangunan teknologi dan produk dapat dioptimalkan. Akhir kata, saya berharap dengan pelancaran dasar dan strategi nanoteknologi negara 2021-2030 ini
matlamat kita menjadi negara yang berpendapatan tinggi dan berteknologi tinggi demi keluarga Malaysia dapat dicapai. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan dasar dan strategi nanoteknologi negara 2021-2030. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ucapan perasmian oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham bin Baba. Semoga strategi dan matlamat dapat dicapai dengan jayanya. Hadirin sekalian, seterusnya majlis menjemput Yang Berhormat Menteri dan Yang Berbahagia Ketua Setiausaha MOSTI bersama-sama bagi menyempurnakan gimik kelancaran dasar dan strategi nanoteknologi negara DSNN 2021-2030.
Jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham bin Baber, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI atas kesudian menyempurnakan pelancaran dasar dan strategi nanoteknologi negara DSNN 2021-2030. Dengan berakhirnya tayangan video perasmian itu tadi, maka berakhirlah Majlis Pelancaran Dasar dan Strategi Nanoteknologi Negara DSNN 2021-2030. Sememangnya, MOSTI komited dalam melestarikan pembangunan nanoteknologi dalam negara. Dengan kewujudan dasar dan strategi ini, ia membolehkan Malaysia membuka lebih banyak ruang penyelidikan dalam mengoptimumkan penggunaan sumber dengan efisien. Sudah pasti, impak positif ini akan dirasai oleh seluruh keluarga Malaysia. Untuk itu, terima kasih buat anda yang setia bersama kami dari awal hingga ke penghujungnya. Amalkan kawalan kendiri serta patuhi SOP yang ditetapkan bagi mengelak penularan jangkitan COVID-19. #Teguh Kita Menang Bersama. #Keluarga Malaysia. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.